Kalau soalan tu tak jelas, tengok tengok dekat apa kamu punya link yang saya dah bagi tu lah ya. Alright, mari kita tengok soalan nombor 1 ya. Okey, soalan number 1 ni dia bagi kat situ. Nampak ke? Jelas Nampak. Nampak soalan tu ya. Okey. So ini soalan number 1 lah. Okay. Saya lupa nak ambil mouse saya, yang tu pakai mouse pada laptop je. Okey. Kita tengok soalan tu, diberikan kepada kamu, give the IUPAC name for the above compound. Okey. Sekarang kita tengok. Mana saya punya mouse tak keluar. Okey. So kamu diberikan yang ni lah. Saya transfer dia punya tu dalam bentuk condense lah ya. Okey, kita ada ni. Saya tak payah. Yang baik tak payah. So kita buat je dalam bentuk skeletal. Supaya kamu mahir lah ya dalam bentuk skeletal. Okey. So maksudnya sekarang kat sini ada carbon tau. Sini ada carbon. Sini ada carbon. Sini ada carbon. Sini tak ada carbon lah sebab sini ada OH. Ya. Okey. So sekarang kalau kita tengok, kita ada sebanyak 4 carbon lah. Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Okey, calculation carbon kena mula daripada carbon yang ni lah. Ya. Sebab apa dia kena mula daripada sini? Sebab kita ada functional group pada carbon tersebut lah. Pada carbon ni ada functional group OH. So that we have to start the numbering from this carbon lah. Tak boleh start daripada sini. Sebab kenapa tak boleh start daripada situ? Sebab nanti kalau kita start daripada sini, kita akan memberikan numbering yang besar untuk kedudukan functional group ya, yang akan memberikan nama parent lah ya. So kalau kita tengok di sini, parent dia sekarang ialah ni apa? Nama parent. Nama parent tu sekarang adalah 1-butanol. 1-butanol lah ya. So dekat carbon 3 ada substituent dia. Substituent dia adalah cyclic yang ada 4 carbon. Cyclic yang ada 4 carbon asalnya dia cyclobutane kan. Disebabkan dia menjadi substituent, maka kita akhirkan dia dengan YL lah ya. Tapi ini dekat carbon ketiga. So that the name akan jadi apa? 3-cyclobutyl. Sebab cyclobutyl ni dia menjadi substituent, maka dia diakhirkan nama dia dengan YL lah. 3-cyclobutyl. Ini kalau nak letak, sebab 1 ni dia optional. Nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh ya. Kalau nak letak so that we have to put 1-butanol. Kalau tak nak letak, kamu terus sambung je lah. 3-cyclobutyl butanol. So ada tak jawapan dia? So jawapan dia yang ni lah. Tu. Ini jawapan dia lah ya. This is the answer lah ya. Alright, next. Kita tengok soalan seterusnya. Sambil tu saya akan cerita konsep lah ya. Sambil tu saya akan cerita konsep terus. Faham? Ada apa-apa nak tanya ke soalan number 1 ni? Adakah? Tak ada. Ya. Ada, kita teruskan dengan nombor 2 lah. State the class of alcohol for 2-methyl 2-butanol. So apa yang kita kena buat ialah kamu kena draw dulu dia punya methyl. 2-methyl pada carbon 2. Ada methyl. Pada carbon 2 juga ada OH. That means sekarang kalau kita tengok di sini, sebelum kita lengkapkan H ni, kita boleh nampak ini adalah carbon tertiary. This is tertiary carbon. So tertiary carbon di mana OH bonded kepadanya akan menghasilkan tertiary alkohol. Kalau kita ada yang lain, contohnya katalah kita ada ini. Ada OH. Ini adalah secondary
alkohol. Apa dia secondary alkohol? Sebab OH bond to secondary carbon lah. Okay. Kalau primary carbon, contohnya kita ada ini. This is the primary alcohol. Primary alcohol sebab C yang di mana OH bonded tu dia adalah primary carbon lah. Ni ulang balik lah, ulang kaji balik lah. Okay. Alright. Ada apa-apa nak tanya ke? Anything? Nak bincang? Nak salin pun boleh? Nak salin ke? Salin ke tak? Saya nak isi. Takkan saya allergic. So saya kena isi. Kita kena isi body butter ni. Okay. Nak salin apa-apa tak? Tak nak salin, kita teruskan. Nampak? Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Sorry. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok, the answer adalah answer dia adalah tertiary alcohol. C lah ya. So dia lah ya. Alright. Seterusnya bagi kita tengok soalan yang lain pula. So tengok soalan ni. Okay. Apa ni? Last lah. Saya tarik sikit. Okay. Okay, cuba tengok kat situ. Compound Y in the following reaction. Okay. So, kalau kamu tengok compound Y tu tidak balas dengan KMnO4, H plus heating. Ini adalah satu proses oxidation lah. Ya. Ini adalah satu proses oxidation lah. Okay. Oxidation, kalau kita tengok, pada bahagian hujung sekali tu kita nampak terbentuknya COOH. Ya, ada COOH. Jadi kalau kita tahu bahawa KMnO4 ni adalah sejenis strong oxidizing agent. Okey. Jadi kita tengok ya. Okey. So cuba tengok. Okey, kita ada sekarang kita ada Y. Tambahkan dengan KMnO4. Cara penulisan ni jangan follow tau. Bila menuliskan chemical equation jangan letak KMnO4 tu atas arrow. H plus boleh, H pun boleh lah. Ya. Okay, so kita dapat CH3 CH CH2 COOH. Maksudnya kita tahu bahawa ini adalah this is a strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent akan menukarkan primary alcohol menjadi carboxylic acid. Saya ulang balik tau. Sambil kita tengok soalan, sambil tu saya akan ulang balik. Kalau tak begitu jelas, boleh tanya. Ya, tanya jangan malu. Ya, sebab kadang-kadang bila saya jelaskan tu, mungkin yang lain-lain pun akan dapat benefit lah. Ya, sama-sama dapat benefit. Okay. So, saya ulang balik. Apa yang strong oxidizing agent buat ialah, okay, dia akan tukarkan primary alcohol menjadi carboxylic acid. Ya. Manakala secondary alcohol, apa dia buat ialah, dia akan tukar menjadi ketone. Ya, jadi mild oxidizing agent, dia akan tukarkan, apa dia buat ialah, dia akan tukarkan primary alcohol menjadi aldehyde. Ya, okay. Manakala secondary alcohol, dia akan tukarkan menjadi ketone lah. Ini ketone. C double bond OR. Dia akan tukarkan secondary alcohol menjadi ketone lah ya. Okey, jadi sekarang bahagian mana sebenarnya yang mengalami proses penukaran tersebut? Okey, bahagian yang ada OH lah ya. Okey. Maksudnya pada karbon ini, mana pen saya tak keluar. Pada karbon ini, yang berubah adalah pada karbon ini. Pada karbon ini asalnya dia ada CH2OH pada karbon yang ni. Yang ini sama je ya.
Pada Y tu dia punya rangka karbon sama je. CH3, CH, CH3, CH2. Ini sama je. Pada karbon yang ini sebenarnya asalnya ada CH2, OH lah. So karbon inilah yang akan mengalami proses penukaran menjadi COOH apabila undergo oxidation. Alright. Jadi compound Y ni apakah nama dia? So nama dia sekarang ialah, kalau kita tengok di sini, apakah nama dia? Saya tukar pen. Okay. Ni carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Okay. Dekat carbon 3 ada methyl. Ya. Dia adalah butanol. Parent dia adalah butanol. Ya. Manakala dekat carbon 3 ada methyl lah. Ya. Jadi apakah nama dia sekarang? Ini adalah nama dia adalah 3-methyl. Okay. 1 butanol. So 3-methyl, 1 butanol. Okay. So yang mana satu? Answer is 3-methyl, 1 butanol lah. Ya. Yang tu. Dah Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Anything nak tanya? Jangan malu-malu. Ya. Boleh bertanya. Jangan takut nak bertanya. SOA tu apa, madam? SOA tu strong oxidizing agent. Ah. Strong oxidizing agent kan. Kan oxidizing agent ada dua jenis. Ya. Ada dua jenis. Two type of strong oxidizing agent. Okay. So satu type of oxidizing agent. Okay. Satu kita ada strong oxidizing agent. Satu lagi mild oxidizing agent. Okay, cuba sebutkan apakah lagi selain daripada KMnO4. Apakah lagi strong oxidizing agent? Apakah lagi strong oxidizing agent? Other than KMnO4. Okay, KMnO4, H+, heat. Apa lagi strong oxidizing agent? Dichromate lah. Ya, dichromate. Na2Cr2O7. Ya, atau K2 Cr2O7 dalam keadaan acidic ataupun H2Cr O4. Ini adalah chromic acid lah. Ya. Semua ni adalah sejenis strong oxidizing agent. Ya, yang mana dia akan menukarkan primary alcohol menjadi carboxylic acid. Manakala kalau menggunakan mild oxidizing agent, primary alcohol akan ditukarkan menjadi aldehyde. Tetapi kepada secondary alcohol, secondary alcohol, mild dengan strong oxidizing agent dia akan menukarkan menjadi ketone lah. Ya, dia akan menjadi ketone. Boleh tak ada apa-apa nak tanya kah? Anything? Boleh, madam. Ya, okay. So mari kita tengok soalan seterusnya tu. Allah. Saya tertekan pula. Dehydration to dehydration. Okay, saya padam ni dulu. Ya Allah, awak saya ngantuk sangat ni. Saya ngantuk ni. Okay. Dehydration of 2-butanol will produce as major product. Okay, so kita ada 2-butanol. Okay, so kalau kita tengok dalam proses dehydration, buang air lah, buang OH dengan OH kat sini ataupun buang kat sini lah. So ini 1, 2 ya. Okay, so dehydration of alcohol dia akan produce alkene kan. So kita kemungkinan akan dapat ini.
Ngantuknya. Kenapa ngantuk sangat? Cakap mengantuk ini kalau tak cakap ni. Jawabnya Selena terus Selena apa lagi? Okay. Kita dapat 2 produk lah kat sini. Dalam kes ni kita akan dapat 2 produk. Satu, kita akan dapat 1 butene. Okay. The other one, kita akan dapat 2 butene. Yang mana menjadi major produk? And kenapa? Cepat jawab. 2 butene. 2 butene sebab? Sebab R dia lagi banyak. Sebab kalau kita tengok ni alkin kan. Alkin ni surrounded by 1, 2R. Kalau yang ni surrounded, alkin dia surrounded by 1R je lah. Ya? Betul-betul. Alright, so ini ikut aturan apa? Ini ikut aturan apa? Yang menentukan major and minor product ni? Ikut aturan apa? Ngantuk ni. Kamu jangan bagi saya diam. Apa tak ingat betul. Kita ada 2 je rule. Kita ada 2 je rule yang kita belajar setakat ni. Markov-Nikov. Dan satu lagi ialah Side-Zeff. Side-Zeff rule. Side-Zeff. Apa Side-Zeff rule kata? Ada madam ni, tak ada dalam soalan pun nak bincang. Kena nak bincang. Lagi kita ingat balik. Side-Zeff rule kata apa? Side-Zeff rule kata in elimination reaction, dehydration tu adalah sejenis elimination reaction kan. In elimination reaction, alkin in elimination reaction to produce alkin that contain ataupun attach to more alkyl group is more stable, thus become major product lah. Mana-manalah, maksudnya sekarang alkin yang dalam tindak balas elimination, maksudnya tadi kita ada, ini adalah sejenis tindak balas elimination kan. Okay, daripada single bond semua jadi double bond. Okay, in elimination reaction to produce alkin yang surrounded ataupun attached kepada more alkyl group adalah lebih stabil. So dia akan menjadi major product lah. Itu yang dikatakan oleh Side-Zeff. Itu maksud Side-Zeff lah. Maksud Side-Zeff. You can create your own sentence, ya. Tapi menerangkan Side-Zeff pun diterima. Ya, tak ada masalah. Tak payahlah ikut sangat Side-Zeff punya ayat-ayat tu kan. Quoting ayat of the Side-Zeff tu kita boleh ubah lah sebenarnya. Tapi jangan lari masuk. Ya. Okay, the answer, the major product is 2 butene lah, because 2 butene di sini contain ataupun attach to more alkyl group. Boleh Okay. Boleh. Salah dia bagi us tu kan. The answer should be 2 butene lah. Okay. Mari kita tengok soalan seterusnya. Masya Allah, mengantuk. Ada masalah tu pesannya tau. Ya, kamu yang ngantuknya saya ngantuk ni. Kalau kamu tak menjawab ni, jawab yang tidur kan. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Why 1 butanol? Okay, 1 butanol. Okay, has lower boiling point than 1 pentanol. Jadi OH sama. Dua-dua ada hydrogen bond. Bila nak jawab soalan physical properties ni, kita cari perbezaan di antara mereka. Kalau kamu kata Nice. 1 butanol ada 1 OH, yang ni pun ada. Tapi kenapa dia lebih tinggi? Kan? Okay.
kalau kamu kata 1 butanol ni ada hydrogen bond, ini tak ada ke? Macam tu. 1 pentanol tak ada ke? Ada OH. Boleh juga form hydrogen bond. Itu ke jawapannya, bukan? Jadi apa yang kita nampak perbezaan antara mereka? Size. Size of the molecule. Size of molecule lah, ya. Ataupun kalau kita nak kata size molar, kita boleh juga kata molar mass lah, kan? Saiz dengan berat dengan saiz ni dia macam seiringan lah, betul tak? Ada ke orang kurus tapi berat? Dia berat. Ataupun mass dia rendah. Badan macam ni. Contohnya badan macam ni, kan? Lidi dia macam ni, kan? Tapi berat 120 kg. Ada ke yang macam ni? Okey, ni macam ni kan, tangan lah, badan lengan pun besar. Okey, berat ni 12 gram, 12 kg. Tak ada kan? Kebiasaannya saiz molekul dengan molar mass tu samalah. Kalau kamu nak kata dia saiz molekul dia besar ataupun molar mass dia besar, dua-dua boleh. Dua-dua diterima lah. Kalau dalam kes soalan macam ni, kalau kita nak bezakan di antara dua molekul ni, okay, kita cari dalam physical properties, we have to try to find the differences between the two molecule. Okay, yang ni 4 karbon, yang ni 5 karbon. 5 karbon saiz dia lebih besar ataupun molar mass dia lebih besar lah. Mana-mana satu kamu nak kata boleh. Okay, so kalau saya nak mengayat, 1 pentanol has higher boiling point because 1 pentanol has bigger size, ataupun boleh juga dikatakan has bigger molar mass. Mana-mana satu ayat yang kamu nak gunakan boleh, ya. Jadi mari kita tengok jawapan dia. Okay, 1 butanol has lower boiling point than 1 pentanol. Kenapa? Sebab 1 butanol has weaker hydrogen bond. Hydrogen bond OH juga, ini pun OH juga. Dia tak weaker, ya. Sama je. Okay, 1 butanol has weaker van der Waals than pentanol. Ini possible. Betul. Betul kan yang ni kan? Okay, 1 pentanol has lower molar mass. Saiz besar, berat 12 kg. Mestilah saiz besar, berat lagi berat kan? Macam tu. 1 pentanol has stronger hydrogen bond. Tak. Ya, jadi Sama sekarang apa jawapan dia? Yang ni kan? B. Kenapa? Bila dia ada molar mass yang besar, dia dia 1 pentanol dia stronger van der Waals. Ni kan, ni jawapan dia. 1 butanol saya tak boleh tekan. 1 butanol has weaker van der Waals. Kenapa 1 butanol tu has weaker van der Waals? Sebab the bigger the molar mass, okay, the bigger the molar mass, the stronger the Van der Waals. stronger van der Waals lah. Maksudnya van der Waals dalam pentanol ni lebih stronger, ya. Van der Waals dalam butanol dia lebih weaker lah. Macam tu, ya. So answer is inilah 1 butanol has weaker van der Waals than 1 pentanol. Sambil tu kita buat ulang kaji lah, ya. Sambil tu kita buat ulang kaji. Sebab soalan tu tak tahu yang mana, dia punya konsep tu tak tahu yang ditanya macam mana kan. Okay, boleh tak? Ada apa-apa nak tanya ke tentang soalan tadi? Boleh. Boleh ya? Okay, so mari kita tengok soalan seterusnya tu. Ni soalan yang keberapa saya tak tahu.
Okay, cuba kamu tengok soalan yang diberikan tu. Okay, which of the following compound is least soluble in water? Lepas tu berikan saya jawapan dia. Kenapa? Beri saya reason. Saya tak nak jawapan dia, saya nak reason dia. Saya nak reason dia. Yang mana satu least soluble in water? Lepas tu kita melotion Dengan saya allergic teruk. Okay, yang mana satu? A, B, C, D. Yang mana satu agak-agaknya? Yang mana satu? Ingat tak konsep untuk solubility? Ingat tak konsep solubility? Okay, saya cerita sikit konsep solubility. Ya. Mana pen saya ni? Okay. So untuk konsep solubility, ya, kalau semakin besar R, okay, semakin bigger, the bigger the hydrophobic area. Okay. Decrease So, solubility. apa? Decrease solubility. Tak, bukan. Semakin besar R, the bigger hydrophobic area. Apa maksud hydrophobic ni? Maksudnya takut air. Takut air. Takut air kan. Hydrophobia kan. Okay. Jadi solubility akan decrease Berkurang. lah. Berkurang. Betul? Solubility akan berkurang. Okay. Semakin banyak OH ataupun COOH group, okay, semakin more hydrophilic area. Philic itu apa? Suka air. Air. Philic itu sebenarnya feel tu lah. Feel suka lah kan. I have feeling for you. Saya suka awak macam tu kan. Lebih kurang lah ayat dia macam tu lah. Okay. Jadi suka air lah. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau dia philic tu maksudnya, okay, apa maksudnya ialah, okay, solubility akan meningkat lah. Solubility akan meningkat. Okay. Jadi kalau kita tengok, bahagian yang ada OH, semakin banyak bahagian yang ada OH ataupun COOH, so bahagian yang ada OH ataupun COOH ni adalah hydrophilic field, bahagian yang suka air. That mean bila kita larutkan dia di dalam air, dia akan larut. Ya, dia akan kita campurkan, masukkan dia dalam air, dia akan larut lagi lah. Ya. Tapi kalau semakin besar R, kita tahu bahawa R ni dia ada contoh R lah, any hydrocarbon tu, ya. Semakin besar hydrocarbon, semakin besar hydrophobic area. Jadi solubility akan berkurang. Ya. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, agak-agaknya yang mana satu yang paling kurang soluble in water? A, B, C, D. Tak tahu. A lagi soluble lah. Paling soluble ialah A. Kenapa A paling soluble? Sebab hydrophobic area dia paling kurang antara semua kan. Betul, pandai. Sebab R dia kecil. R dia paling kecil, ada 2 je carbon kat situ. Betul? Ada 2 je. Kan? Yang paling kurang soluble? D. Yang paling kurang soluble adalah D lah. Ya, yang paling kurang soluble adalah D. Ya. Okay, the answer is D. Okay, mari kita tengok. Kita bagi contoh soalan lain. Ya, katalah saya ambil contoh, saya beri contoh soalan lain.
Okay. Katalah saya ada compound yang macam ni. Ya. Okay. Ni lain sikit bentuk dia. Yang mana satu di antara kedua ni paling yang lebih soluble? Yang bawah. Yang bawah. Kenapa yang bawah? Sebab dia boleh hasilkan hydrogen bond lagi banyak. Dengan? Hydrogen bond dengan apa? Dengan Dia boleh form hydrogen bond dengan air lebih banyak. Dia boleh dengan form hydrogen bond dengan air. Bila kita nak cerita tentang solubility, kita kena cerita tentang boleh tak that compound itu form hydrogen bond with water molecule. Kalau dia boleh form hydrogen bond with water molecule, then dia more soluble lah. Dia ada ability yang banyak untuk form hydrogen bond with water molecule, then dia ada chances untuk soluble dalam air itu lebih tinggi. Tapi kalau dia besar R, hydrophobic, takut dengan air, kan? Cakap ambing je takut dengan air, bukan bilang saja. Okay, kalau takut dengan air memang dia tak akan soluble lah. Dia tak akan soluble. Okay, so sekarang kalau kita tengok, okay, so kalau dia ada lebih banyak OH, macam konsep tadi lah, the more OH group attached to the organic compound, okay, the more OH, the more hydrogen bond, the more hydrophilic area yang dia ada, the more hydrogen bond sebenarnya dia boleh form with, sangat penting ayat with water molecule tu, the more hydrogen bond can be formed between molecule with the hydrogen bond with water molecule, jadi dia more soluble lah. Ya. Jadi yang ini kita dapati ada dua OH, hydrophilic area dia banyak, besar, so dia lebih soluble. Ya, jadi ini kalau kita buat perbandingan lah. Okey, katalah saya ada compound ini CH3, CH2, 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 OH. Yang ni dia ada 4 carbon, yang ni ada 3 carbon. Itu dari segi solubility, yang paling tinggi solubility yang saya 3. labelkan ni A, ni B, ni C. Yang mana paling soluble adalah B, betul? Followed by A. Kan? Lepas tu yang paling tak soluble ialah C. A. C. Yang paling tak soluble adalah air, dalam water. Sebab kenapa C paling tak soluble dalam air? Hydrophobic area dia banyak. Hydrophobic besar. besar. Pandai. Sebab hydrophobic area dia paling besar lah. Yang kat situ kan. A tu dia sedang-sedang je, hydrophobic area dia pun ada. Tapi dia kecil sikit banding dengan C. Macam tu lah. Ini konsep tau. Ini konsep yang saya ajar ni, konsep. Apa-apa yang ada ditanya dalam soalan, saya akan cerita konsep yang konsep lah tentang perkara tersebut. So hopefully kamu ingatlah benda tu. Ya. So boleh buat revision sekali lah sambil kita buat soalan, dan kita buat revision berkaitan dengan soalan. Ya. Apa-apa yang related kepada soalan tu kita bincang terus lah. Ya. Alright. So answer is D lah. Ya, answer is D. Alright. Mari kita tengok. Mari kita tengok soalan seterusnya. Okay, nanti tengok soalan seterusnya. An alcohol Q give instant cloudy solution when treated with Lucas reagent. Choose the most suitable for compound Q. Jadi apa maksud dia soalan ni? Apa yang kamu tahu tentang soalan Q ni? Tertiary. Tertiary alcohol. Tertiary alcohol akan react instantly with Lucas lah. With Lucas. Tertiary alcohol
react instantly. Kalau secondary alcohol, 5 sampai 10 minit. 5 sampai 10 minit lah. Ya, dia akan form cloudy lah. Ya. Okey, kalau primary, Lama. berapa lama? Tak tahu. Kan? Tahu. 2 tahun, 3 tahun. Tak payah. Dia lama. Sampai dah beranak pun Terlalu tak. lama. Apa? Datang balik, Terlalu tak ada lagi kan? lama. Datang tahun depan pun tak ada lagi tindak balas dia. Nanti datang bawa anak pun tak ada lagi tindak balas dia kan. Macam tu lah contoh. Bukanlah mengepek Betul. tu. Okay. Jadi Q ni adalah sejenis tertiary alkohol. Yang mana agak-agaknya tertiary alkohol. Kita tengok A. A tu kalau kita tengok CH3, CH, OH dekat sini. Sebenarnya itu ditulis secara condensed. Dan saya expand sikit supaya kamu nampak lah jawapan. Okay. Ini apa jenis alkohol tu? A tu. Apakah jenis alkohol untuk A? Secondary. Secondary, pandai. Okay. Mari kita tengok B pula. B. Okay. B kita ada CH3, CH3 ada kat sini. CH3 tu ada satu CH3 kan. Okay, lepas tu ada OH. CH3. Jadi sekarang B. Ni tertiary alkohol lah. And this should be the answer lah yang ni kan. Okay, kalau yang C tu adalah primary alcohol. Betul? Okay, kalau yang ni pula, yang last tu, yang ni pun primary alcohol juga. Ini pun primary alcohol. So this is C, this is D. Okay, so answer is B lah. Ya. So nampak betul semua saya jawab kan. Dapatlah. Bermak. Okay. So next, mari kita tengok soalan seterusnya. Okay. Alright. So, dibagikan kat situ. Okay, consider the following equation. Okay, dapat CHI3. Apakah jenis test ini? Yang dapat CHI3. Apakah jenis test ni? Dapat CHI3. CHI3. Tak ingat? Ingat ke tak ingat? Iodoform. Kita ada iodoform lah. Ya, iodoform. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok organic compound dia begitu. Okey, C yang ada OH kan? Ada CH3. Okey, kemudian ada H, CH2, CH3. Okey, ini adalah alkohol yang mengandungi apa nama struktur ni? Apa nama struktur ni? Alkohol yang mengandungi struktur apa ni? Metil karbonil. Metil karbinol. Metil karbonil ada juga tapi dalam ketone. Jangan tersilap ya. Okey, ni metil karbinol. Kalau metil karbonil kita ada macam ni. Ini berlaku dalam ketone. Ini pun positif. Iodoform. Iodoform ni positif terhadap dua. Satu, struktur yang ada metil karbonil. Sebab nanti pun kita akan masuk tajuk karbonil juga kan. Okey, iodoform dia positif terhadap dua jenis struktur yang ada dalam alkohol dan carbonyl compound. Satu, dia positif terhadap compound yang mengandungi struktur metil karbinol. Satu lagi dia positif terhadap compound yang mengandungi struktur metil juga. Metil
Carbonyl. 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 Carbonyl dalam carbonyl lah, ya. Kalau carbinol dalam alkohol. Ya, okey. So, tambah apakah reagent untuk iodoform? Apakah reagent untuk iodoform? Iodine, Iodine. Iodine. NaOH. So, apa yang berlaku dalam tindak balas tersebut? Cerita sikit kat saya. Pale yellow is formed. Pale yellow is formed sebab ada CHI3. So, dalam tindak balas ni nak bagi kita hafal, nak bagi kita ingat. Apa buat? Kat mana putus bonding tersebut? Bonding putus dekat CH3. H3C. Jadi ni putus kat sini kan. So carbon ini dengan carbon CH3 dia akan break up. Kalau dia break up dia buat apa? Dia break up buat apa? Gabung dengan iodine. Dia carilah pengganti. Kamu mau break up cari pengganti tak? Jangan nangis. Jangan nangis lah. Okay. So dia putus dengan CH3 ni. The bonding between C and C yang ada OH dengan CH3 ni will be break up lah. Sama macam orang. Kalau dah break up kena buat apa? Move on, cari yang lain. Move on. Jangan nangis lah. Perempuan lah tu nangis. Okay. So apa terjadi kepada OH? Apa terjadi akan bertukar menjadi C double bond O. Okay, yang ini apa jadi? Maintain dia. Sebab dia tak ada functional group apa-apa pun kat situ. Dia just follow je. I follow je dia kata. So dapat CH2, CH3. Okay, CH3 tadi yang dah putus dengan C yang ada OH ni, apa dia buat? Move on juga. Betul? Dia akan menghasilkan CHI3. Okey, CHI3 inilah yang bertanggungjawab kepada observation pale yellow precipitate. Yang inilah CHI3 inilah yang haloform. Ini kita namakan sebagai haloform. Haloform. Haloform inilah yang bertanggungjawab terhadap observation dalam iodoform test. Ya. Iaitu dia akan memberikan observation sebagai pale yellow precipitate. Dia akan bertanggungjawab terhadap formation of pale yellow precipitate dalam iodoform test. Ya, dalam iodoform test. Jadi iodoform test ini dia khusus untuk 2 compound sahaja yang mengandungi methyl carbinol and also methyl carbonyl. Boleh methyl carbinol dalam alkohol, methyl carbonyl dalam carbonyl compound lah. Ya. Alright. Boleh So reagent R itu kita namakan sebagai apa? Yang ni iodine NaOH, concentrated HCl, zinc Cl2 ni Lucas. Yang ni oxidation, KMnO4 H plus H ni adalah oxidation. K2Cr2O7 H plus adalah oxidation, strong oxidizing agent. D adalah strong oxidizing agent, C adalah strong oxidizing agent, B adalah Lucas reagent, A adalah iodoform. So the answer is A. Boleh tu sambil tu kita akan buat revision lah. Sambil tu kita akan buat revision. Saya rasa saya kena pindah masuk dalam lah. Saya bising sangat. Orang lain tak suka. Okay. Dah Dah Okay. Mari kita tengok soalan seterusnya. Ada apa pula tanya ke? Saya nak salin soalan. Nak salin jawapan. Boleh salin? Nak salin ke? Tak nak? Jangan tidur tau. Jangan tinggalkan saya seorang-seorang. 19 orang. Okay lah tu. Ada apa tanya ke? Anything nak tanya ke? Ada Okay. Tengok. Jawapan bagi B salah. Dia kata apa ni? Tak pandai. Tentulah kat saya. Okay. Mari kita tengok soalan seterusnya. Okay.
Give the IUPAC name. Antuk lah. Okay. Give IUPAC name for the above compound. Okay, kita lukiskan macam ni. Sorry. Okay, kalau kita tengok kat situ, ni ada OH. Okay. So kita nak start calculation carbon, start daripada sini ataupun daripada belah sini. So mari kita tengok. Kita tengok OH tu kalau kita start daripada belah sini, OH dapat kedudukan berapa? So saya ambil kat bawah lah. 1, 2, 3, 4, 5. But if we start from this side, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau kita kira daripada belah sini, daripada belah A dan kira daripada belah B, numbering untuk OH tu sama. Betul tak? So, kalau dia sama maksudnya kita kena kira gunakan tulisan hijau ataupun tulisan merah. Hijau ataupun merah? Guna tulisan Hijau. hijau lah. Kenapa guna tulisan hijau? Kalau kita kira ikut yang tulisan merah ni salah. Sebab bila kita ikut tulisan merah, dia akan memberikan numbering yang besar untuk substituent kat sini. Jadi kita sedaya upaya untuk memberikan pertamanya tengok priority. Tengok priority, mula-mula kita akan utamakan untuk functional group dapat numbering yang rendah. Kemudian kalau kita kira daripada kedua-dua belah tu dapat numbering yang sama, okay, kita cuba berikan numbering yang rendah untuk substituent lah. Kat situ kita dapati substituent metil. So, kalau daripada belah A ataupun belah B menghasilkan numbering yang sama untuk functional group of the OH, so kita akan tengok yang mana memberikan numbering yang kecil kepada substituent belah lah. So, kalau kita tengok, kita kena gunakan calculation menggunakan yang warna hijau. Sebab yang hijau ni akan memberikan numbering yang rendah juga untuk substituent lah. Substituent metil. Kita ada substituent kat sini metil. Jadi apakah nama compound ni? So apakah nama dia? Dia akan dapat 2-metil. Okey. Ada 5 karbon. Okey, pada karbon ketiga ada OH. Okey. 3-pentanol. That means this is the answer lah. Kita ada 2-metil, 3-pentanol. The answer is 2-metil, 3-pentanol. The answer is D lah. Betul saja jawapan saya kan. Tak ada salah kan. Macam mana ni? Okay, boleh tak? Ini konsep dalam nomenclature lah. Ini sebenarnya soalan ulangan lah kan. Sebab dia dalam soalan yang sebenar nanti kamu akan dapat macam ni lah. Nomenclature, lepas tu state class of the alcohol. Dia repeat balik lah ni . Ni set yang kedua. Set yang ketiga pun dia buka macam tu juga. Sebab tu saya suruh kamu buat lah ni. Tengok balik lah. Okay. Soalan dalam UPS sebenar tu macam ni lah lebih kurang. Pertama dia tanya nomenclature. Yang kedua dia akan tanya class of the alcohol. Okay. Mari kita tengok class of the alcohol tu. Diberikan kepada kamu nama. Okay. Tadi kita ada tertiary kan. Sekarang kita ada ni apa? 3-metyl-1-butanol. Okay. 2, 3, 4. Ada OH dekat karbon pertama. Okay. 3-metyl. Allah ngantuk. Yang ni adalah primary. This is a primary alcohol. Sebab
OH-nya bonded kepada primary carbon. This is a primary carbon lah. So if OH bonded to the primary carbon, then the alcohol become primary alcohol lah. Ya, Alkohol. sama macam. Ya, ada apa? Ada apa? Primary alkohol. Hello. Ni kat mana ni? Tak, tak ada yang Sambil dengar kat kelas. Ya, duduk atas meja ke? Kat atas katil ke? Kat mana? primary alkohol. Okay, the answer is primary alcohol lah. Ya, kena tahulah. Kena kenal. Primary, secondary and the tertiary alcohol. Ya. OH bonded to the tertiary carbon, then dia akan menjadi tertiary alcohol. OH bonded to the secondary carbon, then dia akan menjadi secondary alcohol. That means the answer is A. Alright. Okay, next. Tengok dia bagi soalan. Kurang lah tadi ya. Kan? Okay. Ini dia bagi K2Cr2O7. Tak mustahil dalam soalan UPS dia boleh bagi mild oxidizing agent lah. Ya. Okay. Yang ni dia kata Y. Kata Y. Ya. Undergo oxidation. K2Cr2O7 H plus heat. Okay. Dapat CH3 CH. Sama je. Nak cerita balik pun dah macam tak syok. Dekat sini lah yang ada alkoholnya. Ni kita ada CH2OH dekat sini lah. So primary alcohol if undergo oxidation with strong oxidizing agent ditukar menjadi carboxylic acid. Okay. So apakah nama compound Y tu? Okay, ni kita ada 3 carbon parent, 1 propanol. Pada carbon kedua we have methyl group. Ya, so nama dia adalah 2-methyl 1 propanol ataupun tak nak tulis 1 pun boleh. So 2-methyl propanol. So the answer is apa tu? 2-methyl 1 propanol. So, oxidation of primary alcohol. Oxidation of primary alcohol with strong oxidizing agent dia akan menghasilkan carboxylic acid. Sekali lagi.
Medium mute. Macam-macam pagi ni kan. Okay, ni dengar tak suara saya? Dengar medium. Dengar dah Okay. Ini tadi dah. Kita dah bincang. Okay, yang ini sama juga konsep of dehydration. Samalah Okay, tapi kali ni soalan seterusnya. Ni dengar Dengar. Okay, boleh. Alright. So, cuba tengok. Okay, kita tengok. Sebab ni konsep yang saya dah cerita tadi. So, saya buat laju-laju je. So, kita ada 2-methyl 2-butanol. Ada OH. Okay, ada CH3 kat sini. Okay. Okay, so dia kata dehydration. Okay, tindak balas alkohol dengan concentrated H2SO4. Kan? Ini adalah dehydration reagent lah ataupun concentrated H3PO4. Ya. Ini adalah both adalah dehydration reagent lah. Akan tarik keluar H dan OH kat sini lah untuk menghasilkan produk yang dinamakan sebagai alkin. So kita akan dapat 2 produk kat situ lah. Dapat ni satu. Okay. Satu. Satu lagi kita akan dapat double bond dekat sini. Yang ni adalah A, B. Ini adalah major product. B adalah major product. Okay. Apakah nama B? So, untuk nama B tu, ni carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Ya. Okay, dekat carbon 2 ada methyl. Ya. So, nama dia adalah 2-methyl. Okay, 2-butin. 2-methyl, 2-butin. So, the answer is yang ni lah. Ya. 2-methyl, 2-butin lah. Ya. Okay. So, konsep dia sama je macam yang tadi kita dah bincang lah. So, saya tak payah pergi detail lah dah ya. Okay. Okay, next. Kita tengok soalan seterusnya tu. Okay, why pentane? Okay, tengok. Pentane. Why pentane? Pentane ni, pentane dia ada carbon dengan hidrogen saja. Okay. Tetapi pentanol 223. Dia ada OH. Okay. Jadi ini kalau kita tengok organic compound tu kalau dia hanya ada carbon dengan hidrogen sahaja, intermolecular force dia adalah van der Waals force je. Tapi kalau dia ada OH, ada contohnya COOH, yang ni dia boleh form hydrogen bond. Kalau kita tengok di sini, kenapa pentane lower boiling point compare than pentanol? Sebab dia hanya ada van der Waals force. Pentanol dia ada hydrogen bond. Tahu? Jadi of course lah pentanol dia higher boiling point compare than pentane. Kenapa bila dia ada hydrogen bond dia higher boiling point? Sebab hydrogen bond ni intermolecular Lagi kuat lah. lebih kuat, lebih stronger. Stronger hydrogen bond. Ya. Stronger intermolecular force. Ya. Jadi apakah jawapan yang kita boleh pilih kat sini? Pentane has weaker hydrogen bond. Tak ada. Di mana ada hydrogen bond kan? 1 pentanol has stronger van der Waals force than pentane. Okay. 1 pentanol is lower molar mass than pentane. 1 pentanol has stronger intermolecular force than pentane.
Jadi inilah the answer is D lah ya. Yang ini B boleh ke kita ambil? 1 pentanol has stronger van der Waals force. Kalau kita tengok dari segi van der Waals force, ya, dari segi van der Sama. Waals, dia sama. Dia ada 5 karbon. Yang ni pun ada 5 karbon je. Tahu? Dia ada 5 karbon. Jadi van der Waals force dia antara 1 pentane dengan 1 pentanol. Van der Waals force dia sama. Strength of van der Waals force dia antara 1 pentane dengan pentanol dia sama. Tetapi kalau kita tengok dari segi keseluruhan, pentanol dia ada stronger van der Waals force. Pentanol has stronger intermolecular force sebab dia ada hydrogen bond. Yang ni tak ada hydrogen bond. Dia hanya ada van der Waals force sahaja. Jadi the answer is 1 pentanol has stronger intermolecular force. Daya antara molekul. Dia bukan hanya ada van der Waals force sajalah ya. So answer is D lah ya. Answernya D. Kena baca ayat tu betul-betul. Ya. Walaupun nampak macam B tu betul lah kan. Tapi jangan lupa mereka ni mempunyai bilangan karbon yang sama. Bila dia mempunyai bilangan karbon yang sama, van der Waals force mereka sama. Dari segi kekuatan van der Waals force sama. Ya. Macam tu. Ya. Alright. Jadi kita lihat soalan seterusnya. Okay. Which of the following compound is most soluble? Paling soluble. Of course lah. Macam tadi lah nak cerita balik ya. Malah nak jadi astro. Nak ulang-ulang balik konsep. Kan? R besar more hydrophobic. Less soluble. R kecil. Itu tak ada terbalik dia. Kalau ada banyak OH. Bigger hydrophilic. More soluble. Macam itulah. So answer is A. Faham tak? Ke nak suruh saya ulang? Boleh je, tak ada masalah. Boleh. Nak ulang balik yang tadi? Nak ulang? Tak apa. Tak Dah apa-apa. faham. Dah faham? Faham. Faham lah okay. Asyik-asyik tengok kalau apa? Asyik-asyik tengok apa? Cerita yang sama je boring kan? Asyik ulang-ulang. Madam ni ulang konsep yang sama. Bosan lah madam. Kan? Larat dah aku nak dengar benda sama kan. Kalau benda baru, okey lah. Pagi ni saya cerita ada kawan anak saya datang rumah. Kata kan, makan oren. Apa? Tahu, kuasa sedap. Bukan more. Macam tu. Macam mana nak kenal oren yang manis? Dan nak tahu oren tu manis ke tak manis? Kita pilih kulit dia yang terang sangat tu. Jangan pilih yang kuning-kuning. Yang pilih pale yellow. Pilih yang ada Brady punya observation. Jangan pilih yang iodoform. Kalau iodoform dia pale yellow je kan. Itu tak manis. Pilih yang macam Brady punya observation. Orang macam tu dia manis. Ya? Sorry. Saya tekan kat situ lah. Alright, dia kata kat situ alcohol P give cloudy solution after 10 minutes when treated with glucose. Choose the most suitable for P. P adalah sejenis secondary alcohol lah. Ni dah ulang balik kan. P adalah sejenis secondary alcohol. So the answer is A lah. Ya, ni tak mau ulang dah. Okay, tengok A. Okay, dia adalah secondary alcohol. Alcohol with glucose akan menghasil, kalau dia secondary, dia akan dapat cloudy tu dalam masa 10 minit lah. Okay, so kalau kita tengok yang ni, saya tertekan dah pula jawapan ni. Okay, kalau kita tengok di sini, give the observation for the above. So, kita akan dapati the answer is pale yellow precipitate is formed. Pale yellow itu disebabkan oleh formation of CHI3 itulah. Ya, CHI3. Macam tu. Ya. Alright. Ni ulang balik lah. Soalan ni soalan iodoform. Okay, part B ni dia masuk soalan carbonyl lah. Ya. Okay, which of the following belongs to the carbonyl group in ketone? Yang mana satu ketone?
A. A. Aldehyde macam mana rupa aldehyde? Apa bezanya aldehyde and ketone? Ketone dia tak ada H. Ketone dia tak ada H lah. Ya. C double bond O bonded kepada C, bonded kepada C. Ni ketone lah. Kalau aldehyde, C carbonyl attach kepada H. Sekurang-kurangnya satu. Ya. Macam C tu adalah aldehyde lah. Ya. Okey, B tu apa? B tu bolehkah itu dinamakan sebagai ketone? Tak boleh. Sebab COC ni dia punya functional group dia is not carbonyl. Functional group dia adalah alkoxy. Alkoxy ataupun dia adalah sejenis ether. Okey, kalau D, ni C double bond O, OH. Ini pun bukan carbonyl lah. This is no Carboxylic. more carbonyl walaupun dia ada C double bond O. So, ini adalah carboxyl. Carboxyl betul? Carboxyl. Functional group dia adalah carboxyl lah. Ya. Okay, the answer is A lah. Okay. Next. Tengok. Okay. Which molecule is an example of aldehyde? Aldehyde ni dia ada dia ada al belakang dia. Kalau tak tahu, Ethanol. etanol lah. Dia ada al belakang dia. Etanol. Dia ada al belakang ni, dia adalah aldehyde lah. Ya. So answer is A lah. Ya. Okay, seterusnya. Conversion of ketone to an alcohol. Okay. So, kalau kita tengok ya. Kita ada contohnya. Okay, alkohol. Alkohol. Ini primary lah saya ambil. Ya. Tukar menjadi ketone, sorry. Dia nak ketone ya. Saya buang dulu ni. CH3. Okay. Betul lah tadi. Apa ni? Sorry. Okay. Conversion of alcohol kepada ketone. Proses ini kita namakan sebagai oxidation process. Tapi boleh tak daripada ketone tukar balik kepada alkohol? Reduction. Boleh. Ini kita namakan sebagai proses reduction. Kalau ada oxidation, mestilah ada reduction dia lah. Oxidation. Kalau oxidation, mestilah ada reduction. Kalau ada jalan pergi, mestilah ada jalan balik. Betul tak? So, okay, conversion of ketone to an alcohol known as reduction. Proses reduction. Okay, reducing agent yang kita boleh pakai LiA ataupun NaBH4, NaBH. Boleh LiAlH4 ataupun NaBH4. Ni dia ada condition dia lah. Kalau NaBH4 dalam metanol. Yang ni dry ether. Lepas tu H3O+. Ni adalah reducing agent. Okay. Kalau kalau alkohol nak tukar kepada ketone, kita menggunakan oxidizing agent lah. Oxidizing agent, it can be strong oxidizing agent ataupun mild oxidizing agent. Tapi kalau daripada ketone nak tukar kepada reduction, nak tukar kepada alkohol, ini proses reduction. Kita namakan sebagai reduction. Boleh pakai LiA ataupun boleh pakai NaBH4. Ya. So the answer is reduction. Yeah. Okay, seterusnya. Name the compound below based on the homologous series. Ini adalah sejenis ketone. Ini adalah sejenis ketone. Okay, mana?
Okay. So sekarang kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5. Ada double bond O kat sini. Maksudnya ini adalah pentanon. Tapi kena labelkan kedudukan double bond tu. Ya. So kita dia adalah pentanon, dia adalah keton. Makanya dia dinamakan sebagai pentanon. Tapi kena labelkan the position of the double bond iaitu pada kedudukan 2. So the name is apa ni? Tu pentanon. Sorry. Saya ni. Okay, the answer is keton lah. Ya, kat sini. The compound below based on the homologous series. Dia adalah sejenis keton. Okay. Okay, next. Name the compound below according to IUPAC. Okay. So sekarang kita lukiskan. Ada O kat sini. Maksudnya sekarang ini adalah aldehyde lah. Ya. Ni this is an aldehyde lah. 1, 2. Ni carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. So pada carbon 3 ada methyl group. Dia adalah sejenis butanal. Parent dia adalah butanal. At carbon 3 we have methyl group. Ada satu carbon kat sini lah. Ya. So nama dia adalah 3-methyl butanal. Ya, 3-methyl butanal. The answer is B lah. Ya. Okay. Okay, next. Kita tengok. Okay, select the carbonyl compound from the following molecular formula. Okay. So kalau kita tengok carbonyl compound ya atau aldehyde ataupun keton lah ya. Dia akan mengandungi bilangan karbon dengan hidrogen dia 2 kali ganda. Kalau sini 2, sini 4. Tahu. Sebab nanti dia nak akan form double bond dengan O tu, jadi hidrogen dia perlu dikurangkan sebanyak 2 lah. Ya. Okay. Jadi kalau kita tengok kat jawapan A tu, ini N, H tu N lah. Ya. Okay, kalau A tu 4 dengan 10, tak boleh lah sebab ini N to N to N plus 2. Salah lah kan. Lepas tu B, C4H8O2. Dia tak boleh ada O2 untuk carbonyl. Ya. Okay. Kalau D pula, C4H8 tak ada O, salah lah. Ya. So the answer is C. Ya. Okay. Okay, next. Ini saya punya mouse. Okay. Both aldehyde and ketone can react with Lucas, tak boleh sebab Lucas untuk alkohol. Okay. Bayer untuk alkene. Kan. Bradys lah. So answer is Bradys lah. 2,4 di MPH. Tahu. Aldehyde dengan ketone kedua-dua positif terhadap Bradys reagent lah. Ya. Iaitu 2,4 di NPH. So answer is C. Yes. Lari pula. Okay. Which reagent can convert primary alcohol to aldehyde? So nak tukar daripada primary alcohol kepada aldehyde, ya, kena pakai mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent apa yang kita tahu? PCC lah. Ya. Jadi contohnya kalau saya ada CH3, CH2OH. Saya nak tukarkan dia menjadi ethanol. So saya tak boleh pakai KMNO4. KMNO4 tu strong oxidizing agent. So ini kalau saya pakai KMNO4 memang habis lah. Ya. Dia akan tukar menjadi CH3
C double bond OH. Kita nak dia kepada aldehyde. So kena pakai mild oxidizing agent, that is PCC in CH2 Cl2. So answer is C. Pakai liah tak boleh. Liah adalah reducing agent. Alkohol ni dia tak boleh diturunkan lagi lah kepada apa benda yang lain. Ya. Macam tu. Okay. Answer is C lah. Ya. Dia lari macam ni. Okay. Okay, which reagent can be used as identification test for carbonyl compound? So, ini memang kita tahulah. Untuk nak kenal pasti carbonyl compound, kita gunakan 2,4-DN ENPH lah. Ya. Iaitu kita ada. This is the Brady's reagent lah. Ya, Brady's reagent memang adalah test untuk identify the carbonyl group di dalam aldehyde ataupun ketone. Ya. Okay, so based on the chemical equation below, kita ada, ini adalah aldehyde. Aldehyde tindak balaskan dengan oxidizing agent. So, dia akan menghasilkan carboxylic acid. So, kalau kita tengok ya, mari kita tengok konsep dia. Setelah kita ada CH3, CH2OH. Okay, kita oxidizkan guna PCC. Dia akan jadi aldehyde. Okay, kalau aldehyde tu kita oxidizkan lagi. Pakai PCC. CH2, Cl2, dia akan tukar jadi carboxylic acid. Yang ni kalau tak nak pakai PCC boleh pakai strong oxidizing agent. So daripada alkohol, primary alcohol ditukar jadi aldehyde. Daripada aldehyde boleh tukar jadi carboxylic acid. Kita oxidizkan, further oxidation of the aldehyde will produce carboxylic acid. Ya. Jadi kalau kat sini kita tengok butanal jadi butanoic acid. So answer is T. Okay. What is the product form when butanon is reflux with? Ni kamu jangan risaulah jumpa ayat reflux ke apa benda. Kamu tengok reagent je saja. Ya. Okay, butanon kita tindak balaskan dengan NaBH4 dalam arti kata yang lain. So, kalau butanon, okay. Butanon ni dia undergo reduction lah with NaBH4. Dia akan tukar menjadi alkohol lah balik. So, OH ni duduk kat sini. This is the product yang kita akan dapat lah. So answer ialah butane to all ataupun butanol lah to butanol ataupun butane to all. This is the other way to write the name IUPAC nomenclature for alcohol lah. Ya, butane to all ataupun to butanol. Mana-mana satu pun boleh. Okay. What is formed when butanon reduced by liah? So sama macam tadi lah kan. Butanon ni jika dia undergo reduction, reduction by NaBH4 ataupun LiAlH4. Ni adalah both adalah reducing agent. Nak pakai mana satu pun boleh. Kan? Oh, saya punya battery. Okay. If you want to use the NaBH4 ataupun liah, LiAlH4, dua-dua boleh lah. Dia kesan dia sama je. Ya. Okay. Okay, what is the correct name for X? X adalah butanon lah. Ni ketone. Yang tu butanon ataupun butanon ataupun tu butanon. Ya. 4 karbon. 4 karbon kan.
4 karbon ketone. So kita ada buta. Buta tu because of dia 4 karbon lah. Dia ketone, butanon lah. Ya. Okay, ada apa nak tanya kah sekat ni? Laju je saya bawa. Aku habis cepat kan? Tak, masa dah nak habis. Okay, so kita ada tindak balas sodium cyanide with butanon, ya. Okay, so tindak balas di antara butanon CH3, C double bond O, CH2, CH3. Okay, plus dengan NaCN dalam asid akan menghasilkan, combination ini akan menghasilkan HCN. HCN inilah yang bertindak balas dengan butanon lah. So OH pergi kepada O, OH pergi kepada O, CN pergi ke sini. Ini akan menghasilkan cyanohydrate compound. So dapat OH, CH3. Ini banyak kali dah cerita lah dalam tutorial. Okay, dia akan produce cyanohydrate compound. So kalau kita tengok di sini, daripada double bond tukar jadi single bond. Kan? So maksudnya ini adalah tindak balas addition lah. Ya? Tindak balas ini adalah sejenis addition. Okay. Kalau kita tengok, kalau addition dalam C double bond C, ini adalah electrophilic addition. Maka di dalam ketone, tindak balas dia adalah secara nucleophilic addition. Dalam ketone, dalam karbonal, tindak balas yang berlaku adalah nucleophilic addition. Ya. Okay. Next. What is the function of tolerance test? Tolerance test ni dia nak verify, nak test for aldehyde lah. Carbon ni, ketone tak ada tindak balas. Ya. So nak test the presence of carbonyl group bukan? Ya. Test the presence of aldehyde. Ya. Ni aldehyde from ketone lah. Ya. Nak differentiate aldehyde. Ya. Tak kisahlah daripada apa-apa, daripada ketone pun boleh, daripada alkene boleh, daripada alkohol pun boleh. Ya. Yang pentingnya kita nak identify the aldehyde lah. Ya. So answer is apa C. Itulah. Okay. Conversion of alcohol to aldehyde. Ini oxidation lah. Kan? Banyak kali cerita ni. Dia adalah oxidation. Tak mau cerita lah banyak sangat. Nanti kan boring. Which compound give positive tolerance test? Okay. Yang positive tolerance test adalah aldehyde lah. Ya. So which one is an aldehyde? Yang ada akhiran al tu. Tahu? Ni all. Ni on. Kan? So yang mana satu positif adalah propanal lah. Ya. Propanal adalah aldehyde. So dia ada tindak balas with tolerance. Apakah observation untuk tolerance? Apakah observation untuk tolerance? Dia adalah silver mirror. Okay. Okay, oxidation of aldehyde. Okay, kalau kita oxidizekan aldehyde, dia akan bertukar menjadi carboxylic acid. Okay, contohnya katalah saya ada etanol. Masa dah habis lah. Macam mana ni? Okay, saya ada etanol. Okay, saya boleh tukarkan dia menjadi aldehyde. Okay, daripada aldehyde kita boleh tukar jadi carboxylic acid. Semua ini proses oxidation. Alkohol kepada aldehyde oxidation, aldehyde kepada carboxylic acid juga oxidation lah. Yeah. So answer is oxidation of aldehyde produce carboxylic acid. Okay, terlebih pula.
Okay, which type of compound does not contain carbonyl bond? Alkin lah. Kan? So, sekarang keton ada. Keton dia ada C double bond O, C kan? Okay, ester C double bond O, O. Kalau carboxylic acid C double bond O, OH. Yang tak ada adalah alkin. Sebab alkin C double bond C. Ya? Dia tak adalah carbonyl group kat situ. Okay. So kita ada sekarang. Oh ini aliphatic dengan aromatic alcohol. So kita ada CH3, C double bond OH. Okay. Ini kita ada C double bond OH. Bonded kepada benzin. C6, H5. Ini adalah C6, H5. Okay, ini dua-dua aldehyde. Boleh tak pakai toluen? Tak boleh. Kan? So, tapi yang ni, etanol ni dia ada structure methyl carbonyl. So, yang ni positif terhadap iodoform. Yang ni negatif lah. Toluen positif. Ini pun positif juga toluen. Tak boleh lah pakai toluen. Yang ni iodoform positif. Yang ni iodoform negatif. So boleh pakai lah. Kalau Bayer. Ini Bayer. Ini negatif. Dulu tak boleh pakai Bayer lah. Ya. Bromin pun dua-dua negatif. Okay. Yang boleh membezakan mereka ialah iodoform saja. So answer is iodoform test. Habis lah cerita dia. Okay. Boleh tak? Dah nak habis masa dah. Okay ke tak okay? Okay. Okay. Saya nak stop recording ni. Ada apa nak tanya tak tadi? Saya bawa laju je.